Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Alhamdulillah, pada hari ini kita teruskan lagi pelajaran kita, iaitu dalam pelajaran ibadah berkenaan dengan tajuk puasa Ramadan untuk siri yang kedua pada kali ini, insya-Allah. Jom kita lihat sama-sama apakah hari ini. Untuk kita lihat berkenaan dengan perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara yang boleh merosakkan puasa kita? Iaitu yang pertama, puasa kita boleh batal bila mana kita makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan, minum dengan sengaja kita makan, kita tahu kita berpuasa, kita makan juga, maka puasa kita boleh terbatal. Dan tidak batal puasa jika kita makan dengan terlupa ataupun tidak sengaja. Kalau terlupa, kita puasa, kita makan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ataupun tidak sengaja, juga tidak membatalkan puasa. Cuma ketika kita teringat, kita kena terus buang makanan yang ada di dalam mulut kita. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa iaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Maka tidak batal puasa kalau orang yang termuntah dengan tidak sengaja. Kalau sengaja dia muntah, dia jolok mulut, jari dia ke dalam mulut, kemudian muntah, maka batal puasa dia. Kalau tak sengaja, maka tidak batal puasa dia. Yang ketiga, iaitu perkara yang membatalkan puasa, keluar haid dan nifas ataupun wiladah, darah beranak. Maka tidak batal puasa apabila keluar walaupun sedikit. Kalau sedikit tak apa, tapi kalaulah keluar haid, nifas dan juga wiladah itu ketika berpuasa, maka puasa tersebut terbatal. Yang keempat, iaitu perkara yang membatalkan puasa ialah gila. Gila, maka boleh membatalkan puasa. Ketika berpuasa tiba-tiba gila. Kalau gila itu sekejap, tidak terbatal puasa. Tapi kalau lama, sepanjang hari, maka puasa tersebut terbatal. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan puasa iaitu yang kelima, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan dengan sengaja. Apa rongga badan kita? Mulut, telinga, hidung. Kalau kita masukkan sesuatu ke dalam rongga itu dengan sengaja, maka batallah puasa kita. Tidak batal puasa kalaulah masuk air ataupun sesuatu ke dalam mulut kita, atau hidung kita, atau telinga kita yang tidak melebihi had yang dibenarkan, itu tak terbatal. Contohnya berkomor ataupun masukkan air ke dalam hidung sedikit semasa mengambil wuduk, itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Yang keenam, iaitu perkara yang membatalkan puasa juga ialah murtad. Murtad maksudnya keluar daripada agama Islam. Ketika dia berpuasa, dia murtad, keluar agama Islam, tidak mahu kepada agama Islam, wal-iyazubillah, kita minta berlindung, maka puasa tersebut terbatal. Yang ketujuh, perkara yang membatalkan puasa ialah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau keluar air mani kita dengan sengaja kita buat keluar ketika kita sedang berpuasa, maka puasa kita terbatal. Dan tidak terbatal puasa kita kalaulah air mani keluar dengan sebab mimpi ataupun selain daripada sengaja. Itu tidak terbatal. Kalau termimpi di siang hari ketika kita berpuasa, tiba-tiba keluar air mani, maka puasa kita tidak terbatal. Maksud keluar air mani adalah dengan sengaja yang terbatal. Seterusnya yang ke-8, iaitu bersetubuh di siang hari, iaitu melakukan hubungan suami isteri pada siang hari ketika berpuasa, maka batal puasa dia, bahkan wajib orang tersebut qada balik puasa dia dan membayar kafarah, melaksanakan kafarah, denda. Ini kalau melakukan hubungan di siang hari ketika berpuasa. Kalau melakukan hubungan di malam hari, tidak batal puasa. Seterusnya, perkara yang membatalkan puasa ialah seterusnya yang ke-9, iaitu mabuk atau pengsang sepanjang hari.
dia mabuk ataupun pengsang sepanjang hari, maka boleh batal puasa. Boleh puasa. Dan tidak batal kalaulah pengsang sekejap sahaja. Kalau sepanjang hari pengsang, mabuk, maka boleh batal puasa tersebut. Yang ke-10, perkara yang membatalkan puasa iaitu berbuka puasa sebelum waktunya. Sebelum waktunya iaitu sebelum azan maghrib. Maka seseorang itu buka puasa ketika tersebut, maka boleh membatalkan puasanya. Mesti masuk waktu maghrib barulah kita berbuka puasa. Kalau sebelum waktu maghrib, boleh membatalkan puasa tersebut. Ini perkara yang membatalkan puasa, ada 10 perkara. Moga-moga dalam puasa kita boleh kita jaga daripada 10 perkara ini supaya puasa kita tidak terbatal. Diterima oleh Allah Ta'ala. Seterusnya kita lihat apakah perkara sunat dan makruh ketika berpuasa. Okey, kita lihat pertama perkara sunat ketika berpuasa, iaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, segera berbuka puasa ketika kita yakin sudah masuknya waktu maghrib. Masuknya waktu berbuka, maka berbuka dengan segera. Dengan segera ketika berbuka. Itu menyegerakan puasa. Bukan kita tangguh-tangguh lama-lama, barulah dah nak terbuka, nak buka puasa. Okey, mesti kita segerakan berbuka. Yang ni tak perlu sebut, pasti ramai di kalangan masyarakat boleh melaksanakan, iaitu segera berbuka puasa. Okey, seterusnya yang kedua, perkara sunat ketika berpuasa iaitu melewatkan sahur. Ketika kita bangun untuk bersahur, kita makan, kita memperlewatkan, kita melambatkan waktu untuk kita makan sahur. Tapi hendaklah lewat itu sebelum waktu imsak, dan juga sebelum waktu fajar subuh. Yang ketiga perkara sunat ketika berpuasa iaitu kita berbuka puasa dengan buah kurma ataupun buah-buahan ataupun sesuatu yang manis. Paling kurang tidak ada buah-buahan sesuatu yang manis, kita buka dengan air kosong. Itu sunat kita buka puasa dengan buah kurma yang paling afdal. Kalau tidak ada, cari sesuatu yang manis, atau tidak ada juga, minum air kosong. Yang keempat iaitu membaca Al-Quran dan berzikir ketika kita berpuasa. Perbanyakkan bacaan Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali perkara sunat ketika berpuasa iaitu banyakkan bersedekah. Di siang hari di bulan puasa, kita banyakkan bersedekah. Terusnya kita lihat berkenaan dengan perkara makruh ketika berpuasa. Apa perkara makruh? Iaitu perkara yang tidak disukai ketika kita berpuasa. Yang pertama iaitu berkomur dengan berlebihan. Berkomur dengan berlebihan, maknanya banyak berkomur-komur ketika berpuasa, itu termasuk hukum makruh, tidak disukai kerana kemungkinan air akan masuk ke dalam perut. Kemungkinan kita tertelan air tersebut. Yang kedua, perkara makruh ketika berpuasa murid-murid iaitu mandi terlalu lama. Lama sangat mandi pun juga dikira sebagai makruh. Ini mandi secara berlebih-lebihan. Mandi tidak ada masalah, tapi kalau terlalu lama boleh menyebabkan air masuk ke dalam rongga ketika kita mandi. Yang ketiga iaitu merasa makanan, mengecap makanan ketika kita berpuasa juga termasuk dalam perkara makruh ketika berpuasa. Yang keempat iaitu menggosok gigi selepas waktu zuhur. Selepas gelincirnya matahari di waktu tengah hari itu, termasuk perkara makruh ketika kita berpuasa. Dan yang terakhir sekali iaitu yang kelima, bercakap perkara tidak berfaedah ketika berpuasa juga termasuk perkara makruh ketika kita berpuasa.
Contohnya bercakap perkara haram seperti mengumpat, memaki hamun dan sebagainya. Itu termasuk dalam perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Apa yang patut kita buat ketika berpuasa adalah kita perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana ia akan mendatangkan banyak pahala di bulan puasa kita. Seterusnya, murid-murid, jom kita lihat berkenaan dengan jenis-jenis puasa pula. Ada beberapa jenis puasa. Yang pertama kita lihat ada puasa wajib. Ada puasa wajib. Puasa wajib ada 4 perkara yang mana wajib seseorang itu berpuasa, iaitu yang pertama adalah puasa Ramadan, iaitu sebulan di bulan Ramadan. Wajib setiap Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan yang mampu berpuasa, untuk dia berpuasa daripada makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Kerana itu adalah salah satu rukun Islam yang 5. Yang kedua, puasa qada, iaitu puasa ganti. Bila tertinggal puasa kita di bulan Ramadan, ataupun perempuan yang datang haid bagi dia pada bulan Ramadan, maka dia wajib qada selepas bulan Ramadan. Itu juga hukum wajib. Itu termasuk dalam puasa yang hukum dia wajib. Qada iaitu wajib ganti. Yang ketiga iaitu puasa nazar. Puasa nazar iaitu dia bernazar untuk berpuasa. Contohnya, jika dia mendapat 5A ataupun 6A dalam peperiksaan UPSR ataupun apa saja yang dia niatkan, kalau dia dapat sesuatu, dia akan berpuasa. Bila sesuatu yang dia inginkan itu diperolehi, maka wajib dia tunaikan puasa yang dia nazarkan itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, puasa kafarah, puasa denda, iaitu orang yang contohnya melakukan hubungan suami isteri di siang hari di bulan Ramadan, maka lelaki tersebut, suami tersebut wajib berpuasa, dipanggil puasa kafarah, denda kerana dia membatalkan puasa dengan melakukan hubungan suami isteri. Dah banyak lagi dah puasa, jenis-jenis puasa kafarah, iaitu puasa denda. Keempat-empat ini hukum dia adalah wajib ditunaikan. Yang kedua, jenis puasa yang kedua iaitu puasa makruh. Puasa makruh. Makruh kita berpuasa pada beberapa hari ini yang disebut, iaitu yang pertama puasa hari Jumaat sahaja. Kita hanya berpuasa pada hari Jumaat sahaja, semata-mata hanya Jumaat sahaja berpuasa, hukum dia makruh. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita pada hari Jumaat sahaja. Seeloknya disebut dalam hadis Nabi, kalau dia berpuasa, nak berpuasa hari Jumaat, maka hendaklah dia berpuasa sebelum ataupun selepas. Maknanya Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Yang kedua, puasa makruh iaitu puasa hari Sabtu saja. Puasa pada hari Sabtu saja. Pada hari Jumaat tadi adalah hari kebesaran mingguan bagi umat Islam. Lepas itu dimakruhkan untuk kita berpuasa hanya semata-mata hari Jumaat. Yang kedua, puasa hari Sabtu sahaja. Puasa hari Sabtu saja juga hukum dia makruh, kerana hari Sabtu adalah hari kebesaran bagi orang Yahudi. Dan yang ketiga, puasa hari Ahad sahaja. Puasa sunat tapi hari Ahad semata-mata, maka juga hukum dia makruh, kerana hari Ahad adalah hari kebesaran bagi orang Kristian. Dan yang keempat, makruh juga berpuasa, iaitu puasa sepanjang tahun. Setiap hari sepanjang tahun dia berpuasa. Dia berpuasa. Hari ini berpuasa, esok puasa, tulak puasa, dan akan datang pun setiap hari dia berpuasa. Hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh kita berpuasa sepanjang tahun setiap hari.
Itu termasuk hukum termasuk puasa makruh. Yang seterusnya, yang ketiga murid-murid, iaitu puasa sunat. Puasa sunat. Puasa sunat ini iaitu dengan maksud puasa yang mana kalau kita melakukan ibadat puasa, hukum dia sunat, kita mendapat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang pertama, puasa hari Isnin dan Khamis. Kita berpuasa setiap dalam satu minggu, kita pilih hari Isnin dan Khamis kerana puasa pada hari Isnin dan Khamis ini adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih dalam satu minggu 2 hari untuk kita berpuasa, iaitu pada hari Isnin dan Khamis. Hukum dia adalah sunat yang diberi ganjaran pada oleh Allah Taala. Yang kedua, puasa hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram. Pada 10 Muharram, iaitu pada bulan inilah. Sekarang ini, hari ini 2 Muharram. Kemarin kita menyambut 1 Muharram, tahun baru Hijrah, dan pada 10 Muharram nanti kita disunatkan untuk berpuasa yang namanya puasa hari Ashura. Yang mana Nabi sebut dalam hadis, orang yang berpuasa 10 Muharram, dia mendapat ganjaran dihapuskan dosa setahun yang lepas. Besar ganjaran. Rugi kalau kita tidak mengambil peluang bulan ini untuk kita berpuasa pada 10 Muharram nanti. InsyaAllah murid-murid, kita sama-sama laksanakan ibadat puasa 10 Muharram nanti. Yang ketiga, puasa sunat juga adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal kecuali 1 Syawal. Pada hari raya diharamkan kita berpuasa, tetapi 29 hari lagi selain pada 1 Syawal, kita disunatkan berpuasa, digalakkan puasa sebagaimana Nabi berpuasa, iaitu kita pilih 6 hari kita berpuasa di bulan Syawal, iaitu pada bulan menyambut hari raya Aidilfitri. Yang keempat iaitu puasa hari putih, ataupun dalam bahasa Arab disebut Yaumul Abyad, pada hari putih. Kita sunat juga berpuasa pada hari putih dengan maksud iaitu pada 13, 14 dan 15 setiap bulan dalam kalender Hijrah. Mengikut kalender Hijrah, pada 13, 14 dan 15 itu dipanggil hari putih dan disunatkan untuk kita berpuasa pada hari tersebut. 3 hari tersebut dalam sebulan. Dalam sebulan. Maknanya kita boleh pilih. Kalau kita nak buat setiap minggu, kita berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kalau kita nak berpuasa pada tiap-tiap bulan, maka kita berpuasalah pada hari putih, iaitu 13, 14 dan 15 mengikut bulan Hijrah. Hari putih, kenapa dinamakan hari putih? Kerana pada hari tersebutlah bulan mengambang. Bulan purnama, berlakunya bulan purnama. Okey, yang seterusnya puasa hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah yang telah lalu, yang pada bulan yang lepas, iaitu sebelum hari raya Aidil Adha. Sehari sebelum hari raya Aidil Adha, kita disunatkan berpuasa yang dinamakan puasa hari Arafah, itu pada 9 Zulhijjah, yang disebut oleh Nabi kelebihan dia mendapat ganjaran dihapuskan dosa oleh Allah Ta'ala 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Itu kelebihan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Yang terakhir sekali puasa sunat, iaitu puasa sebagaimana puasa Nabi Daud. Nabi Daud berpuasa selang-seli. Hari ini berpuasa, esok tak berpuasa. Lusa berpuasa dan seterusnya tak berpuasa. Itu berpuasa selang-seli yang telah diamalkan oleh Nabi Daud dan digalakkan dalam Islam untuk kita melaksanakan puasa tersebut yang termasuk hukum sunat. Okey, itu jelas murid-murid, puasa yang dihukumkan sebagai sunat. Dan seterusnya murid-murid, iaitu yang keempat, jenis yang keempat, iaitu puasa haram. Yang mana haram kita berpuasa pada hari tersebut.
Apa dia murid-murid? Cuba kita lihat. Pertama iaitu puasa pada 1 Syawal. Pada Hari Raya Aidilfitri. Kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, pada hari itu diharamkan untuk kita berpuasa. Kerana hari itu dikhususkan untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Begitu juga yang kedua, haram kita berpuasa iaitu pada 10 Zulhijjah. Kerana pada hari tersebut adalah Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha. Juga kita diharamkan berpuasa pada 10 Zulhijjah. Seterusnya yang tiga, juga termasuk puasa yang haram ialah berpuasa pada hari Tashriq. Hari Tashriq ni iaitu selepas Hari Raya Aidil Adha. Pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maknanya dalam bulan Zulhijjah 4 hari berturut-turut kita diharamkan berpuasa, iaitu pada Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, kemudian 12, 11, 12 dan 13 dipanggil Hari Tashriq. Kerana Hari Tashriq ini kita digalakkan untuk melaksanakan korban. Dan yang keempat, kita diharamkan juga berpuasa iaitu pada Hari Syak. Hari Syak ini hari ragu-ragu, iaitu pada hari 30 Sya'ban, iaitu berlaku keraguan sama ada sudah masuk Ramadan ataupun tidak. Maka pada hari tersebut juga kita diharamkan berpuasa pada hari Syak, iaitu 30 Sya'ban. Itulah berkenaan dengan beberapa perkara tentang berpuasa. Moga-moga ia memberi manfaat dan keberkatan kepada kita semua untuk kita sama-sama dapat amalkan puasa, iaitu terutama sekali puasa sunat, kerana puasa adalah mempunyai kelebihan yang besar untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.